Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada guru-guru dan rakan-rakan yang sedang menonton video ini. Hari ini kita akan membincangkan tentang bab 3 tingkatan 5 iaitu kesedaran pembinaan negara dan bangsa. Latar belakang pembinaan bangsa dan negara. Zaman masyarakat Melayu tradisional, wujudnya kerajaan dan negeri kerana adanya raja. Kesetiaan rakyat kepada raja menentukan sempadan wilayah yang diperintah oleh raja. Raja pula bertanggungjawab memberi perlindungan politik dan menjamin keselamatan rakyat. Manakala sempadan negeri yang diperkenalkan penjajah barat mengubah konsep kerajaan dan negeri masyarakat Melayu tradisional. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan pembentukan Malaysia pada tahun 1963 telah menjadikan Malaysia negara yang berdaulat. Bangsa Malaysia juga terdiri daripada pelbagai kaum hasil daripada perjuangan pengisian dan pengekalan kemerdekaan. Konsep ini sebenarnya telah dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir dalam Majlis Perniagaan Malaysia. Dalam ucapan beliau telah mengatakan bahawa bangsa Malaysia dibentuk melalui satu bahasa kebangsaan, budaya dan rukun negara. Hasil daripada pengisian, perjuangan dan pengekalan kemerdekaan. Konsep negara bangsa merujuk kepada pembentukan negara bangsa moden di Eropah. Idea negara bangsa muncul di barat pada penghujung abad ke-18 dan abad ke-19. Idea ini lahir ekoran tercetusnya Revolusi Inggeris, Perang Kemerdekaan Amerika dan Revolusi Perancis. Perkembangan ini telah melahirkan idea tentang hak rakyat, kerajaan perlembagaan dan negara bangsa yang moden mengikut sempadan rumpun bangsa. Persidangan Damai Paris melalui Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson telah mencadangkan dua prinsip iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. Hal ini telah memberi kesan kepada Empire Austria-Hungary dan Turki yang berpecah dan kemunculan negara baru yang merdeka. Pembinaan negara bangsa Jerman telah dilakukan oleh Otto Edwin von Bismarck dengan mengamalkan amalan realpolitik. Beliau merupakan seorang tokoh yang pernah menjadi peguam, berkhidmat di Jabatan Perkhidmatan Awam dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 1862. Beliau juga merupakan seorang tokoh yang bijak dalam memanipulasikan situasi atau isu demi mencapai matlamatnya. Antara taktik yang digunakan termasuklah tipu hela, pemalsuan dokumen, provokasi dan penipuan yang bertujuan untuk menyatukan Jerman dan rakyatnya untuk menerima sistem kediktatoran. Beliau juga pernah menggunakan isu membenci kuasa asing untuk membangkitkan semangat rakyat Prusia di medan perang. Selain itu, beliau juga pernah melancarkan 3 peperangan iaitu Perang Denmark, peperangan dengan Austria dan peperangan dengan Perancis. Pembinaan negara bangsa di Itali telah dilakukan oleh Benso di Cavour dengan mengamalkan amalan realpolitik sama seperti negara Jerman. Beliau pernah bekerjasama dengan Napoleon III untuk menentang Austria. Seterusnya, beliau juga pernah mengadakan pungutan suara dan berjaya meraih majoriti daripada pungutan suara tersebut. Seterusnya, beliau juga pernah sekali lagi membantu Prusia untuk menentang negara Austria. Akhir sekali, beliau juga menyatukan negara Itali berlandaskan pemerintahan monarki. Seterusnya, pembinaan Kerajaan Islam Madinah. Pembentukan Kerajaan Islam di Madinah merupakan satu contoh penyatuan melalui prinsip Islam. Nabi Muhammad SAW menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan Kerajaan Islam di Madinah. Piagam Madinah berjaya menyatu padukan penduduknya yang berbilang kaum, iaitu orang Yahudi, orang Kristian dan orang Arab. Melalui cara diplomasi, musyawarah
dan permuafakatan, baginda berjaya membentuk kerajaan Islam di Madinah. Pembentukan kerajaan Islam di Madinah telah membuktikan bahawa kerajaan tersebut adalah disebabkan oleh wujudnya amalan kerjasama dan permuafakatan antara pemimpin dengan pemimpin dan antara pemimpin dengan rakyatnya. Baiklah, seterusnya, ciri-ciri negara dan bangsa pada tahun 1957 terdapat 4, iaitu negara, kerajaan, bangsa dan juga perlembagaan. Ciri-ciri negara dan bangsa. Negara merupakan wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintahan yang berkesan. Contohnya, Malaysia, Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Di samping itu, kerajaan pula merupakan institusi pemerintah yang bertanggungjawab untuk menggubal dan melaksanakan dasar seperti Badan Kehakiman, Badan Pelaksana dan Badan Perundangan yang terdapat di Malaysia. Bangsa merupakan sekumpulan manusia yang mendiami sesuatu wilayah. Mereka juga mempunyai kebudayaan dan tamadun yang boleh dilihat. Di samping itu, perlembagaan pula merupakan peraturan tertinggi sama ada bertulis atau tidak bertulis yang menjadi rujukan dan panduan bagi mentadbir dan memerintah sesebuah negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat negara ini. Ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri ini terbahagi kepada 6. Yang pertama, kedaulatan. Yang kedua, keunggulan undang-undang. Yang ketiga, lambang. Yang keempat, wilayah pengaruh. Yang kelima, rakyat. Dan yang terakhir, kerajaan. Ciri yang pertama, kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah dan kekuasaan ini tidak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak. Kedaulatan juga merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah negara atau pemerintah. Ini bermaksud negara atau pemerintah boleh menggunakan segala kuasa yang dimilikinya untuk menggubal dan menguatkuasakan undang-undang. Ciri yang kedua, keunggulan undang-undang dalam pemerintahan. Undang-undang merupakan cara formal untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang telah diwartakan. Undang-undang dicipta dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat. Keunggulan undang-undang menentukan struktur kerajaan, kehakiman, bahasa, agama dan kerakyatan diterima oleh masyarakat. Lambang merupakan simbol atau tanda yang menjadi identiti sesebuah negara. Sebagai contoh, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan lambang penyatuan negara dan bangsa. Ciri yang keempat, wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh merupakan kawasan di mana rakyat menerima dan mengakui kekuasaan seseorang raja tersebut. Contohnya, Kesultanan Melayu Melaka yang meliputi Tanah Melayu dan Timur Sumatera. Seterusnya, kerajaan. Kerajaan merupakan badan yang menguruskan pentadbiran dalam sesebuah negara. Contohnya, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana raja merupakan kerajaan yang dibantu bersama oleh sistem pembesar 4 lipatan. Ciri-ciri negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang terakhir ialah rakyat. Rakyat merupakan penduduk dalam sesebuah wilayah. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, rakyat diwajibkan untuk mentaati perintah raja.
Seterusnya, warisan Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, pemerintahan seseorang raja menggunakan gelaran sultan. Di samping itu, agama Islam juga merupakan agama rasmi bagi Kesultanan Melayu Melaka. Sistem pewarisan takhta pula lebih mementingkan cerai keturunan sebelah bapa sebagai pewaris takhta. Bahasa Melayu pula dianggap sebagai bahasa kebangsaan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Zaman ini juga mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan bagi membantu pentadbiran kerajaan pada zaman tersebut. Selain itu, warisan ini juga mementingkan adat istiadat Melayu. Yang seterusnya, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Sultan Abu Bakar telah memperkenalkan perlembagaan bertulis yang teratur dan lengkap yang dikuatkuasakan pada tahun 1895. Perlembagaan ini yang dinamakan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor mengandungi perkara tentang keturunan sultan sebagai pewaris takhta, pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor dan agama Islam sebagai agama negeri. Perlembagaan tersebut diasaskan mengikut Perlembagaan Barat. Berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, raja hendaklah berbangsa Melayu, lelaki, beragama Islam dan merupakan waris pemerintah Johor. Raja, menteri dan jemaah pangkuan negeri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa atau kerajaan lain. Raja berhak memilih menteri besar, manakala jawatan naib menteri besar ditentukan oleh jemaah menteri dengan perkenan raja. Mengikut Perlembagaan Johor 1895, Majlis Mesyuarat Kerajaan dibahagikan kepada dua, iaitu Majlis Negeri dan Jemaah Menteri. Majlis Negeri yang mempunyai kuasa perundangan, manakala Jemaah Menteri yang mempunyai kuasa pelaksanaan. Majlis Negeri dipengerusikan oleh Menteri Besar sebagai yang dipertua dan berfungsi membantu Raja dan Jemaah Menteri dalam mentadbir negeri dan rakyat seperti yang termaktub dalam Fasal 49 Perlembagaan berkenaan. Jemaah Menteri pula terdiri daripada 8 hingga 12 orang pegawai kanan kerajaan yang menjadi ahli Majlis Negeri. Baiklah, seterusnya kita sambung kepada sistem jemaah menteri di Kelantan. Sistem jemaah menteri di Kelantan ini telah diamalkan sejak pemerintahan Sultan Muhammad Pertama pada tahun 1801 hingga 1836. Kemudian, Sultan Muhammad Kedua membentuk sistem jemaah menteri. Baginda telah menyingkirkan kerabat diraja yang terlibat dalam pertikaian merebut kuasa. Baginda pula kemudiannya menggantikannya dengan golongan pembesar yang bergelar Nik dan Wan. Jemaah penasihat raja berfungsi untuk menguruskan perkara dan urusan penting yang bukan rahsia, manakala jemaah menteri istana pula menguruskan istiadat diraja dan istiadat rasmi di seluruh negeri Kelantan. Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman pula berfungsi untuk mengendalikan urusan penting tentang keadilan dan kehakiman. Manakala keamanan negeri pula dijaga oleh Jemaah Menteri Dalam Negeri. Urusan dasar dan hal ehwal luar negeri pula dikendalikan oleh Jemaah Menteri Luar Negeri. Manakala Jemaah Menteri Pembandaharaan pula mengendalikan harta benda dan hasil mahsul. Seterusnya, Jemaah Menteri Peperangan menguruskan pertahanan dan keamanan negeri. Akhir sekali, Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengamarahan Negeri pula menguruskan kemajuan dan pembangunan negeri. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu telah diperkenalkan oleh Sultan Zainal Abidin III pada tahun 1911. Antara isi kandungannya termasuklah pelantikan raja,
waris tahta Suryatraja. Terdapat 4 syarat untuk menjadi seorang raja, iaitu raja mestilah berbangsa Melayu, seorang lelaki, beragama Islam dan waris sultan daripada pemerintah yang sebelumnya. Antara larangan termasuklah waris sultan atau menteri dilarang daripada mengkhianati pemerintah dan ditegah daripada menyerahkan negeri kepada kuasa lain. Antara kuasa sultan juga termasuklah melantik menteri besar, memperkenankan jawatan naib menteri besar yang ditentukan oleh jemaah menteri. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri juga bertanggungjawab untuk membantu sultan dan jemaah menteri dalam pentadbiran. Kepentingannya menjamin sistem pentadbiran, menggambarkan kebijaksanaan pemerintah dan menjalin hubungan persahabatan dengan negeri lain. Seterusnya, Negeri Sembilan, iaitu prinsip demokrasi dan persekutuan. Latar belakang Negeri Sembilan terdiri daripada 9 buah negeri, iaitu Sungai Ujong, Rembau, Johol, Jelebu, Jempol, Seri Menanti, Luas, Teraci dan Gunung Pasir. Pada abad ke-18, Negeri Sembilan mempunyai rajanya yang sendiri, iaitu Raja Melewar dengan gelaran Yang Tuan Besar. Negeri Sembilan juga merupakan negeri Melayu pertama yang bentuknya mirip persekutuan sebelum terbentuknya negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Sembilan juga mengamalkan sistem pemerintahan berdasarkan adat pepati, iaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Berikut merupakan hierarki adat perpati yang terdiri daripada anak buah, buah pak, lembaga, undang dan yang di-Pertuan Besar.